kekufuran, tuan sekalian, dia tidak akan merasai kemanisan iman. Dia tidak rasa kemanisan iman. Kita dah sebut dulu antara tiga perkara. Salah satunya yang membolehkan kita mengecapi kemanisan iman itu ialah an yakraha an ya'uda ila al-kufri kama yakrahu an yuqzafa finnar. Dia benci kembali kepada kufur sebagaimana dia benci dia dicampurkan ke dalam api neraka. Maknanya dia kena benci kepada kekufuran ni, tak boleh. Tak boleh redha sama sekali. Kalau redha kepada kekufuran, dia tak akan rasa kemanisan iman. Bila tak rasa manisan iman, tuan-tuan sekalian, apa yang dia buat itu boleh jadi semayang, boleh jadi puasa, boleh jadi zakat, boleh jadi haji, dia tidak ada rasa apa-apa, dan dia tidak ada nilai apa-apa. Dia hanya ada nilai budaya, dia hanya ada nilai adat, nilai budaya dan nilai adat. Bila ia terhaki, adat tu makin tak ada, maka tuan-tuan sekalian, dia pun tak rasa apa-apa dah. Tak rasa apa-apa dah, sebab dia sekadar adat saja. Maka tidak boleh berlaku demikian, tuan-tuan sekalian. Kita menyadari hakikat, walaupun kita dilahirkan dalam keadaan Islam, kita semayang, puasa, zakat, haji, kita kata arak haram, judi haram, babi haram, bangkai haram, darah haram, macam-macam haram. Dia bukan ajaran sekadar tok nenek kita, bukan ajaran bangsa Melayu, tetapi dia adalah ajaran yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Dia adalah ajaran fitrah, agama fitrah yang telah ada dalam diri kita. Dzalika dinul qayyim. Tu Allah Ta'ala kata apa? Allah Ta'ala kata itulah agama yang lurus. Dzalika dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Baik, kita tengok si fitrah Allah maksudnya ciptaan Allah. Ada juga yang menafsirkan bahawa fitrah Allah ni ciptaan Allah. Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri beragama, iaitulah agama tauhid. Ada naluri. Kalau ada manusia yang tidak beragama, maka hal itu sesuatu yang tidak wajar, maka tak berlaku pada diri dia. Mesti ada begitu. Mereka tidak beragama tauhid itu sebenarnya hanyalah lantaran pengaruh sekeliling mereka, persekitaran yang mereka hidup. Walaupun orang komunis, komunis ni hak sedut, hak atok dalam komik cerita, nak masuk dalam sekolah kita tu. Sekolah-sekolah kita beri ke anak-anak kita tu. Tu komik tu. Cerita-cerita berkaitan dengan apa? Pahaman-pahaman komunis. Jasa-jasa orang yang kononnya berjasa daripada orang komunis, berjasa kepada negara kita. Sebenarnya suatu benda yang perlu kita faham. Ajaran komunis ni ajaran mulhid. Mulhid ni ialah dia ateis. Orang yang berpahaman ateis, dia kata tak ada Tuhan. Tak ada lah orang yang paling Allah Ta'ala murka sekali ialah orang yang berpahaman tidak ada Tuhan. Tak ada Tuhan, tak menasabah, tak ada Tuhan dalam dunia hari ni. Tuan-tuan sekalian, ramai je orang yang berpahaman jenis komunis ni. Berpahaman jenis komunis. Jadi tuan-tuan sekalian, kita jangan terpengaruh dengan mereka ni. Dalam negara kita ni, kita diletakkan dalam perlembagaan kita, tuan-tuan sekalian, ialah yang pertama sekali kepercayaan kepada Tuhan. Sebab tu tak boleh duduk orang orang tak letak kepercayaan kepada Tuhan, tak boleh duduk dalam negara kita. Patutnya gitu. Sebab itu hukum negara. Hukum negara. Orang apa ni? Orang Hindu tak apa, dia ada Tuhan. Islam tak larang. Tak larang. Maksudnya dia agama dia nak amal, dia boleh amal. Tu. Orang Kristian dia ada Tuhan. Orang Majusi, orang asli duduk dalam hutang, tuan-tuan sekalian. Hak terima Islam, hak terima Kristian, hak tu saya cerita. Dia tidak Kristian, tidak Islam, tidak Buddha, tidak Hindu, tapi dia menganggap boleh jadi pokok besar sebagai Tuhan. Boleh jadi dia menganggap apa benda ni, bulan bintang sebagai Tuhan. Tetap bertuhan. Jadi komunis ni, tuan-tuan sekalian, dia ajar etis tidak bertuhan. Tidak bertuhan. Dan ia satu yang sangat besar kesalahannya orang yang berpahaman seperti ini.
dah kita pula suka pula hak benda gitu. Jadi tuan-tuan sekalian, patut kena kerja keras benda-benda begini, kita kena halang daripada meresapi ke dalam jiwa anak-anak kita. Jangan diajar, dididik anak-anak kita dengan pahaman yang begitu. Di tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, agama Islam adalah agama fitrah. Naluri setiap manusia mesti berkehendak kepada Tuhan. Cumanya sebahagian daripadanya dia cari Tuhan tak jumpa. Dia cari Tuhan tak jumpa. Cari Tuhan kok ni, cari Tuhan kok ni, cari Tuhan kok ni. Kita cari Tuhan jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, jangan tukar agama Allah. La tabdila li khalqillah. Jangan kamu menukar fitrah yang telah dibuat, dicipta oleh Allah Ta'ala dalam diri kamu. Fitrah yang ada dalam diri kita ni, jangan buat. Itu agama yang benar, lurus, tuan-tuan sekalian. Dia Allah Ta'ala sebut, tuan-tuan sekalian, munibina ilaih wattaqu, dengan kembali bertaubat kepadanya. Kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak sedar, kebanyakan manusia jahil. Maka tuan-tuan sekalian, bila kita sedar dalam keadaan kita jahil, dalam keadaan kita ini jauh, maka tuan-tuan sekalian, yang jauh kena balik semula. Yang tak betul kena luruskan, kena betulkan landasan dia. Munibina ilaih, dengan kembali bertaubat kepadanya, bertaubat kepada Allah. Wattaquh, dan bertakwa kepadanya. Wa aqimus salat, dan hendaklah dia mendirikan sembahyang. Balik semula kepada Allah, balik kepada agama Allah, bertaubat dengan dosa-dosa yang dilakukan, dan bertakwa kepada Allah. Takwa kita sedia maklum dah, tuan-tuan sekalian, makna dia ialah benteng. Benteng daripada apa? Jaga diri kita daripada buat dosa dan tinggal perkara yang disuruh. Jangan buat dosa, jangan tinggal apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Maka itu adalah takwa kepada Allah. Siapa yang jaga diri dia dengan melakukan segala suruhan yang wajib-wajib, yang sunat-sunat, dan dia meninggalkan perkara yang ditegur, dilarang oleh Allah, dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Wa aqimus salah, dan dirikanlah olehmu akan sembahyang. Maka tuan-tuan sekalian, sembahyang ni hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Kalau kita bertaubat kepada Allah tapi kita tidak menghubungkan diri kita dengan Allah, dak mari sembahyang, dak puasa, tinggal. Sembahyanglah di sini disebut hak paling besar, sembahyanglah. Siapa yang sembahyang, dia akan pergi puasa, zakat, haji, dia pergi buat benda-benda lain. Sebab apa? Dia sudah bina hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Kita pertama kena bina hubungan dengan Allah Ta'ala. Lepas tu barulah bila manusia tu baik dengan Allah, sepatutnya dia baik dengan manusia. Sepatutnya dia baik dengan alam sekitar dia, dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan Allah Ta'ala kata kalau yang atas, yang sebelum tadi, yang kita baca pada minggu yang lalu itu berkaitan dengan syirik. Syirik hak jenis mana? Syirik hak jenis sembah patung, hak sembah hak yang lain daripada Allah Ta'ala. Dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut pula, ayat ke-31 tu, di samping Allah Ta'ala sebut munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salat. Siapa dia buat kerja tu? Munibin, bertaubat pada Allah. Siapa dia buat taubat pada Allah? Orang kafir taubat pada Allah. Orang kafir dia kalau dia duduk dalam kekafiran, dia tak bertaubat pada Allah. Orang Islam yang jauh, dia balik bertaubat. Wattaquh, bertakwa kepada Allah. Siapa dia? Orang Islam, orang beriman. Wa aqimus salah, siapa dia? Orang yang beriman. Sebab orang kafir tak wajib sembahyang. Tuan-tuan tak boleh paksa. Nak suruh paksa orang Hindu sembahyang, tak boleh. Kita pernah paksa dia? Kita pernah marah dia tak sembahyang? Kita tak pernah marah. Dia nak marah kita, tak ikut dia. Jadi pelik jadi. Dia nak marah kita. Kita tak mau ikut dia. Kita buat apa? Kita sembelih lembu air raya Aidil Adha. Kita tak paksa dia ikut kita. Kita tahu dia bukan ajaran dia. Saya ikut Kita tahu dah.
Kita tahu dah dan kita tak marah pun. Ada kita cakap? Tak ada. Tak ada. Jadi tuan-tuan sekalian, hak dia gitu juga, kita dah ikut dia. Dia dah ikut kita. Jadi tuan-tuan sekalian, yang buat Islam, orang yang beriman, yang semayang ni, maka tuan-tuan, wala takunu minal musyrikin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang syirik pada Allah. Jadi syirik ni syirik apa sini? Sini kata alim ulama di dalam kitab-kitab tafsir, ahli-ahli tafsir, dia kata sini ialah syirik khafi. Syirik khafi ni apa? Maksud syirik khafi ni ialah kita menduakan Allah di dalam melaksanakan ibadat. Maknanya kita buat ibadat itu tidak ikhlas. Kita riak, kita ujub, kita buat sesuatu bukan kerana Allah Ta'ala, maka itu syirik khafi. Syirik khafi. Sebab tu dia letak ni, lepas dia sebut bertaubat, bertakwa, semayang, jangan kamu syirik. Maksudnya tuan-tuan, orang ni ada juga berlaku syirik, tapi bukan syirik besar. Syirik kecil ataupun syirik yang tersembunyi, nama dia syirik khafi. Dia tidak menjadikan seorang tu kafir. Dia tak macam hak sembah patung, hak sembah apa tu, hak tu kafir tu. Hak ni tuan-tuan sekalian, dia membatalkan amalan. Syirik khafi, dia membatalkan amalan kita. Amalan hak kita buat habis tak pakai berlaku bila ada syirik khafi. Maka sebab itu tuan-tuan dimuliakan Allah, jangan jadi amalan-amalan ibadat kita itu bersekutu dengan yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kena betulkan niat kita dalam pelaksanaan ibadah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Allah Taala sebut pada kita, tidaklah diperintahkan kepada kamu malaikat untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala, ikhlas kepadanya beragama. Tuan-tuan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, sebenarnya Allah Ta'ala menyatakan kepada kita, minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Iaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Maksudnya tuan-tuan sekalian, farraqu dinahum, iaitulah mereka yang meninggalkan agama tauhid, dan mereka menganut pelbagai kepercayaan menurut kehendak hawa nafsu mereka. Ini mereka sembah patung apa semua sekali itu, mereka ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, hatta mereka yang duduk dalam, contohnya ajaran Kristian, ajaran Yahudi. Kristian Yahudi ni ada beberapa jenis pula dalam dia, dan mereka saling mengkafirkan antara satu sama lain. Dia tak sama. Ajaran Kristian ada beberapa puak, mereka mengkafirkan pula di antara satu sama lain. Dan begitu juga dengan ajaran Islam. Ajaran Islam pun sama juga. Hak tadi hak kafir, hak ni hak mengaku Islam. Ayah Pin pun mengaku Islam, Haji Koham mengaku Islam, Tuan Arung mengaku Islam, Syiah mengaku Islam. Apa benda lagi ni? Qadiani mengaku Islam. Banyak. Hak ni baru sikit ini kita bilang ni hak duduk dalam negeri kita, dalam negara kita. Hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tuan-tuan sekalian, hak Nabi sebut berapa? 73. Berpecah umatku kepada 73 golongan. Umat terdahulu orang Yahudi berpecah kepada 72 golongan, semua dalam cari satu. Umatku akan berpecah kepada 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu. Kata-kata sekalian, jadi hak dalam Islam tu sendiri macam-macam jenis. Dalam Islam tu macam-macam. Wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan ni hak ni dia kata, dia kata dialah yang benar, dialah dan dia rasa bangga, dialah rasa hebat. Kata sekalian, titik atau noktah untuk menentukan
benar ataupun tidak tu kat mana? Tu jadi masalah. Bila semua orang mengikut kehendak hawa nafsu, tuan-tuan sekalian, semua orang mengikut kehendak hawa nafsu, maka tuan-tuan sekalian, hak ni kata gini, hak ni kata gini, sudahan tak? Dia tak akan jadi sudahan. Sebab tu Islam, tuan-tuan sekalian, dia ada rujukan dia, dan dia ada tempat kembali dia. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kalau kita sama-sama kita ni, Islam belaka ni, bila kita berselisih dalam satu perkara, selisih satu perkara, pak mana? Fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war Rasul. Jika kamu berbalah dalam satu-satu urusan, satu-satu perkara, syai' ni tuan-tuan sekalian, sama ada benda tu kecil ataupun besar. Dia bukan besar saja, hak kecil masuk belaka. Kalau orang belajar ni, syai' ni nakirah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, syai'in ni sama ada kecil ataupun besar, membelisih balah dalam satu-satu benda kecil ataupun besar, farudduhu ila Allah. Baru dia tak pecah. Baru dia pergi, hendaklah kamu kembali kepada Allah war Rasul, dan kepada Rasul, kepada Allah, kepada kitab Allah, Rasul kepada sunnah Rasulullah. Baru pergi situ. Baru nafsu tadi bagi sini belaka ikut jadi betul. Tapi kalau tak balik situ, nafsu ni kata gini, nafsu ni kata gini, nafsu gini, semua kata masing-masing kata betul belaka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, selagi mana kita tak balik kepada jalan Allah, tak balik kepada Quran, tak balik sunnah Nabi, dia akan jadi gitu belaka. Dia akan jadi gitu belaka. Sebab apa? Sebenarnya hawa nafsu. Sebenarnya itu kerana hawa nafsu. Sebab tu tuan-tuan sekalian, tak dapat tidur. Kita ada benda, satu benda, terbalik mula Allah. Quran kata mana, hadis kata mana, situ tempat dia. Dia tak boleh ikut pala boh dia. Ikut pala boh dia. Kalau boh dia ikut nafsu, dia ikut Yaping. Betul Yaping, lagu-lagu mana Yaping betul. Lepas tu dia ikut. Dah Yaping tu tak betul tak? Contoh dah, tak ada dah tuan dia. Tuan dia tak ada dah. Hak lain-lain pun begitu juga. Dia masalah dia saja. Balik pada Quran ataupun tidak, tu je. Bila balik pada Quran, dia kata ni balik pada Quran ke tak? Kalau balik pada Quran, tak balik pada Quran, tuan-tuan sekalian, itu hawa nafsu belaka. Maka situlah tempat dia, tuan-tuan sekalian, untuk menentukan benar ataupun salah. Jadi tuan-tuan sekalian, memang itulah realiti yang berlaku. Cuma kita dalam keadaan semua ni, tuan-tuan sekalian, hak ni mengaku benar, hak ni mengaku benar, hak ni mengaku benar. Hak kafir tu, tuan-tuan sekalian, hak yang sembah berhala, hak duk sembah bulan bintang, hak duk sembah api, hak duk sembah Nabi Isa, hak duk sembah apa benda ni, macam-macam lah, lembah patung, lembu dan sebagainya. Tuan-tuan sekalian, semuanya kata dia benar. Betul tak? Dia tu benar lah ke? Kita tolak dulu lagi. Hak tu pas keluar. Pas keluar. Kita kata sama-sama kita. Hak ni banyak sama Islam belaka. Semua kata benar belaka. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena cari jalan penyelesaian dengan kembali kepada Islam, kepada Al-Quran. Jika khabar Islam saja pun susah tak? Sebab kadang-kadang orang mikir Islam dengan kepala otak dia tu susah. Kita bercakap daripada dulu lagi, Islam ni bukan ikut kepala otak. Islam ni ikut apa yang ada dalam Quran, dalam hadis Nabi. Ini agama dia ke situ. Kalau Islam dia tak bawa ke situ, dia ikut nafsu. Ikut nafsu. Lepas tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Allah Ta'ala sebut, wahai orang yang beriman, masuk kamu dalam Islam tu keseluruhan, amalkan keseluruhan. Kalau tidak amal Islam tu, Islam tu, sebab tu wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kamu ikut jejak langkah syaitan. Mana hak kita pilih lain daripada Islam yang berasas kepada Al-Quran dan sunnah Nabi, itu adalah khutuwatis syaitan, langkah-langkah syaitan hak yang kita ikut. Tambah balik semula.
Baik, kita kena balik kepada Quran itu. Baik, sebenarnya tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala cerita, ini habis bahagian tu, maka kita kena kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Maka tuan-tuan sekalian, ayat yang ke-33 Allah Ta'ala kata, wa idza massan nasa durrun da'a rabbahum munibina ilaih. Dan apabila manusia disentuh oleh suatu bahaya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Tuan-tuan yang muliakan Allah Ta'ala sekalian, selepas Allah Ta'ala khabar kepada kita bahawa kita ni asalnya orang yang beriman semuanya, termasuk orang-orang kafir syirik pada Allah Ta'ala tu, asalnya mengaku bahawa Allah Ta'ala itu Tuhan yang Maha Esa. Allah Ta'ala datangkan bermacam-macam. Dan manusia itu tuan-tuan sekalian, Allah menjelaskan kepada kita terbahagi kepada keadaan itu ada dua kumpulan manusia. Yang pertamanya ialah orang musyrikin. Orang musyrikin, di mana orang musyrikin itu yatadarra'una ila Allahi waqta syiddah. Ketika mana mereka itu berada dalam suasana darurat, dalam sana dia susah, dia akan mengadu kepada Allah Ta'ala. Dia tak mengadu pada Tuhan patung dia, tak mengadu pada Tuhan dia. Sebab itu dia kata ada manusia siapa? Orang kafir. Durrun, bila disentuh oleh suatu bahaya, yakni dia ada ditimpa kesusahan, ditimpa bermacam-macam ujian yang berat oleh Allah Ta'ala. Masa itu tuan-tuan sekalian, dia tahu Tuhan dia boleh tolong dia tak? Tak. Kawan-kawan dia boleh tolong tak? Tak. Pemimpin dia boleh tolong dia tak? Tak. Masa itu tidak ada orang boleh tolong dia. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala buat ibarat orang yang belayar di laut. Dia baru nampak gambaran orang yang belayar duduk dalam lautan, tuan-tuan sekalian, di lambung ombak. Lautan tak ada nampak tepi, tak nampak pula, tak nampak darat, tuan-tuan duduk tengah lambung. Dalam suasana itu tuan-tuan sekalian, di mana tempat dia nak kembali? Dia percaya tak ke pelapung yang dia ada? Dia percaya tak kawan-kawan yang dia penumpang sekali? Dia percaya tak pada pemimpin kapal tu, kapten dalam masa tu? Tak. Maka tuan-tuan silap, dia percaya siapa? Golgang buat mari tu, ya Allah. Tu masa susah. Itu ibarat dia. Lepas tu tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala redakan, dia pun balik sampai darat. Masa tu tuan-tuan sekalian, tak kira orang kafir, tak kira orang Islam, mereka akan berdoa tulus ikhlas. Dan masa itu tidak ada Tuhan yang diseru, hanya malaikat Allah Ta'ala, hanya Allah Ta'ala saja. Allah Ta'ala saja dia kasih masa itu. Hak tu ikhlas. Itu ikhlas. Tapi bila balik darat, dia rasa sihat, dia rasa segar, dia hilang kesusahan, dia rasa senang, maka dia mula lupa Allah, maka dia lalai, dia menyembah lain daripada Allah. Dia rasa rezeki dia bukan datang daripada Allah, dia rasa yang selamat dia bukan Allah, dia rasa yang dia bergantung bukan Allah. Maka dia terhad kepada manusia yang ada di hadapan dia. Dia lihat patung yang ada di hadapan dia. Dia lihat pemimpin-pemimpin yang ada di sekeliling dia. Ni tuan-tuan sekalian, ini disebabkan mereka ni dia jenis orang ni. Jenis orang. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala sebut pada kita, pada saat itu mereka akan bertaubat kepada Allah. Summa idza adaqahum minhu rahmah. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat. Rahmat ni maknanya Allah Ta'ala selamatkan dia dan Allah Ta'ala berikan nikmat kepada dia. Itulah melepaskan diri mereka itu daripada bahaya. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Tiba-tiba sebahagian daripada mereka itu syirik kepada Allah Ta'ala, syirik kepada Tuhan mereka, yakni kepada Allah Ta'ala. Ini sejenis orang. Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun. Sehingga mereka mengingkari akan rahmat yang telah kami berikan kepada mereka. Mereka lupa, mereka ingkar.
mereka rasa gagah dah, maka tuan-tuan sekalian, mereka tidak lagi mengharapkan Allah Ta'ala. Fatamatta'u, Allah Ta'ala kata bersenang-senanglah kamu sekalian, ya, senang. Fasawfa ta'lamun, atas dunia ini boleh buat itu, boleh ini, boleh apa semua sekali, tapi kamu pasti akan mengetahui akibat perbuatanmu itu di hari akhirat kelak. Akhirat Allah Ta'ala sediakan. Dia dapat nikmat, fatamatta'u, berseronoklah. Seronok. Sebab tu tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang diberikan kepada orang kafir ini banyak istidraj, termasuk orang Islam. Dia sebut istidraj. Allah Ta'ala beri dia kereta, Allah Ta'ala beri kekayaan, Allah Ta'ala beri pangkat. Dia tak fikir soal Allah Ta'ala. Dia rasa semua ni nikmat ni kerana usaha aku, kerana aku bekerja keras, dan dah ada kaitan dengan semayang, puasa, zakat ni. Orang semayang dah agak-agak itu, pergi sejid semua begitu juga. Dia duduk rasa gitu, maka fatamatta'u, rasa seronoklah kamu. Ni istidraj. Tujuannya apa? Tujuan Allah Ta'ala nak seksa di kubur di hari akhirat kelak. Allah Ta'ala nak seksa dia kubur di akhirat kelak. Kita kalau dapat nikmat, tak sakit, boleh semua, jaga sikit dah. Kena ingat balik pada Allah Ta'ala. Kita bimbang kok, takut istidraj. Kadang-kadang benda yang kita nak ni boleh semua. Kita kemarin mari mikir. Kadang kita nak ni boleh, nak ni boleh, nak ni boleh. Sedap kita rasa macam kita tak sedar, kita lupa pada Allah. Itu istidraj. Tapi kalau kita diberi nikmat oleh Allah, kita tidak lalai, kita masih melaksanakan perintah Allah, kita meninggalkan larangan Allah Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, ini kelebihan bagi orang yang beriman kepada Allah. Dia diberi nikmat atas dunia dan diberi nikmat di hari akhirat kelak. Tu. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu tanda orang bersyukur pada Allah. Sekiranya kamu bersyukur, kami tambah nikmat. Allah Ta'ala kata gitu pula. Orang yang diberi macam-macam nikmat dan dia tetap melaksanakan perintah Allah, dia tidak mengabaikan tanggungjawab dan kewajipan dia, dia masih mendapat nikmat yang banyak, maka tuan-tuan sekalian, itu hasil daripada syukur dia kepada Allah Ta'ala. Sebab dia buat baik, dia taat patuh pada Allah. Tapi tuan-tuan sekalian, orang yang kufur pada nikmat Allah setengahnya, tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala kata, jaga mu di hari akhirat, adabku sangat pedih. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Baik. Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yusyrikun. Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan, lalu keterangan itu menunjukkan kebenaran apa yang mereka selalu persekutukan dengan Tuhan. Tuhan dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, disebut kepada kita ada manusia yang kedua, di mana Allah Ta'ala menurunkan kepada mereka itu. Allah Ta'ala datangkan kepada dia nikmat, Allah Ta'ala datangkan kepada dia hidayah petunjuk, Allah Ta'ala datangkan Rasul. Bila mereka ni didatangi oleh Rasul menyampaikan khabar tentang kewajipan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, taat kepadanya, dia tunjuk kebenaran-kebenaran yang ada, dia syirik kepada Allah Ta'ala. Patutkah dia syirik? Di sini sama tadi. Ini syirik apa? Syirik yang kecil. Syirik yang kecil. Wa idza adzaqna an-nasa rahmatan farihu biha, dan apabila kami rasakan sesuatu rahmat kepada manusia, nescaya mereka gembira dengan rahmat itu. Wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idahum yaqnatun, dan apabila mereka ditimpa suatu musibah bahaya disebab kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka berputus asa. Sifat orang yang beriman kepada Allah ni disebut sifat orang yang kufur pada Allah Ta'ala ialah bila mereka ini diberi nikmat oleh Allah Ta'ala dengan bermacam-macam
bentuk nikmat, mereka sangat gembira dengan nikmat itu. Tetapi mereka ini sangat tidak tahan dengan ujian. Bila mana Allah Ta'ala tarik nikmat daripada dia, dia menjadi orang yang berputus asa. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yai'asu min rahmatillah illa al-qaumul kafirun. Tidak berputus asa daripada rahmat Allah malaikat orang-orang yang kafir. Kita kena jadi sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW. Orang yang beriman, tuan-tuan sekalian, mereka mempunyai sifat syukur dan sabar. Nabi SAW sebut apa? Ajaban lil mu'min la yaqdiyallahu lahu qada'an illa kana khairan lahu in asabathu sarra syakar fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lahu. Pelik urusan orang yang beriman ini, kata Nabi. Pelik yang terjadi kepada orang yang beriman. Pelik lagu ni. Allah Ta'ala menentukan sesuatu takdir kepadanya. Allah Ta'ala tidak menentukan sesuatu perkara kepadanya melainkan semuanya baik. Lagu mana jadi baik? Bila ia memperolehi kesenangan, dia bersyukur pada Allah, maka dia dapat kebaikan. Jika ia menerima keburukan atau kesusahan, ujian, kepayahan, dia sabar, maka dia dapat kebaikan. Maknanya orang yang beriman, semua keadaan dia baik berlaku. Ada orang berputus asa, tuan-tuan sekalian. Bila dia nak pada Allah Ta'ala, kadang-kadang dia ada manusia ni, dia mari, dia nak sesuatu ni, mari dekat dengan Allah, mari dekat dengan Allah, semayang malam, semayang duha. Ramai juga mari jumpa kadang-kadang tu, Ustaz, saya ni susah semua, jual tak laku lah, itulah, inilah. Kita kabar dia semayang duha, semayang, semayang jangan tinggal, semayang duha. Nasbahan rohani Allah Ta'ala murah rezeki, maka kita kabar dia. Dia mari pula dia semayang duha, semayang dah. Buah nak semayang duha itu. Buah nak semayang duha. Tak jadi benda kot. Itu dekat tu. Bila dia kata buah tu, sebab dekat. Sebab dia dah rasa hilang. Dia rasa macam Allah Ta'ala tak guna dah pada dia. Sebab Allah Ta'ala tak bantu dia. Itu bahaya. Kita semayang duha tu, kita ada kelebihan semayang duha, murah rezeki dan sebagainya, tuan-tuan sekalian. Tapi jangan semata-mata untuk itu. Jangan semata-mata untuk dunia tu. Jangan semata-mata untuk dunia. Tak apalah, tuan-tuan sekalian. Kita semayang duha. Kita juga kadang-kadang orang mari masjid, mari masjid, dia ada sesuatu benda dia nak dengan Allah. Bukan dia nak dengan Tok Imam, dengan Tok Bilal, apa dak, dengan Allah Ta'ala. Macam-macam lah kehendak dia nak tu, nak ni, dia tahu. Tapi bila tak tercapai, kita tengok dia tak ada. Sebab tak dia mari sikit supaya kau tak boleh kau benda dia nak. Nampak tak? Dia macam hilang pergantungan dia dengan Allah Ta'ala. Dia nak fikir bila dia dekat dengan Allah Ta'ala, dia nak benda. Macam nak paksa Allah. Kita tak boleh paksa Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian. Jangan paksa Allah. Jangan paksa Allah. Maksud saya lah, Allah Ta'ala ni dia akan, kita semua ni telah ditentukan rezeki oleh Allah Ta'ala, sikit banyak. Tapi usaha tetap kena usaha. Tapi kalau kita rasa Allah Ta'ala tak beri aku, malah aku mungkin sejik, malah aku nak sembahyang sunat, malah itu ni, tuan-tuan sekalian, itu masalah yang besar tu. Seolah-olah dia hilang pergantungan dengan Allah Ta'ala, dan dia tidak menerima takdir yang ditentukan oleh Allah SWT. Dan kita buat baik dengan Allah Ta'ala tak berharap pun kebaikan kita. Kita mari buat ibadat, Allah Ta'ala, la tamunnu alayya islamakum. Jangan kamu berharap sesuatu dengan Islam kamu. Orang Badui, tuan-tuan sekalian, mari jumpa Rasulullah, dia nak benda. Dia masuk Islam, dia nak benda. Sehingga qalatil arabu amanna.
Orang Arab Badui tu mari jumpa Rasulullah, amanna, kami orang beriman. Dari nak dia. Nabi kata, Allah Taala sebut dalam qul lam qalatil a'rab amanna qul Allahumma salli ala qalatil a'rab amanna, saya tak ingat ada, selepas dia tu ada sikit, tapi maksud dia ialah jangan kata begitu mu baru Islam sebenarnya. Walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Belum masuk lagi iman itu dengan sempurna dalam hati kamu. Sebab apa? Allah Ta'ala tahu dia mari, dia masuk Islam tu kerana dia nak sesuatu. Dia nak sesuatu. Jadi kita tuan-tuan sekalian, jangan kerana nak sesuatu kita buat baik dengan Allah. Tak boleh kita nak dengan Allah, kita jauh dengan Allah. Jangan gitu. Kita kena baik sama dengan Allah Ta'ala. Baik sama. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Ada manusia yang mengabdikan diri kepada Allah sekadar di pinggiran. Ada juga sekadar di pinggiran ni dia duduk antara dua, dia tengok kat mana untung. Fa in asabathu khairan itma'anna bih. Bila dia mendapat kebaikan daripada Islam, dia taat pada Allah, dia mari masjid, dia buat baik, dia sembahyang, dia bangun malam, dia rasa dia dapat apa dia nak, itma'anna bih, maka dia pun rasa lega, duduk bagus Islam, sedap duduk sebab dia dapat. Dia sebenarnya tak ikhlas. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira dunya wal akhirah. Apabila dia ditimpa dengan ujian oleh Allah Ta'ala, daripada Allah, dia rasa berat, dia tengok tak lagi, kalau lagi berat, tak boleh rapat, tak boleh. Jadi dia tengok dia ada kepentingan di situ. Jadi kita ni tuan-tuan, taat pada Allah ada kepentingan ke tak? Tu tanya diri kita sendirilah, bukan tak saya jawablah. Ni tanya diri masing-masing. Kita buat taat pada Allah ni ada kepentingan kita. Ada kepentingan kita nak syurga. Bukan nak dunia atas dunia ni dah. Bukan mengharapkan sesuatu atas dunia ni. Dan kita nak kita diredai oleh Allah. Bukan kita tak mahu rezeki Allah. Allah Ta'ala memang kita nak Allah Ta'ala murah rezeki kita, Allah Ta'ala berkat rezeki kita. Itu kita nak pula ke? Tapi jangan sapa tuan-tuan sekalian kalau Allah Ta'ala tak beri kita lagi. Kalau tu jadi tuan-tuan sekalian, banyak saya jumpa. Jadi tuan-tuan sekalian, jadi kita cuba tuan-tuan sekalian supaya letakkan dalam diri kita, sama ada kita senang, kita susah, kita ayat biasa, kita kaya, kita miskin, tak kira tuan-tuan sekalian, kita tetap dengan Islam. Allah Ta'ala kata aku tak berhajat, la tamunnu alayya islamakum, jangan beri Islam untuk aku, kan aku nak tu dak untung aku. Walakin Allah yamunnu alaikum lil iman. La tamunnu ala Allahu akbar. Tak ingat banyak benda, tak ingat, lupa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan sekalian nak ayatnya begitu. Jangan kamu mengharapkan dengan sebab mu ni buat baik taat pada Allah kerana mu nak sesuatu dah. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah, mari kita sama-sama letakkan kedudukan diri kita ini sebagai hamba Allah Ta'ala yang taat patuh kepada Allah. Mudah-mudahan kita akan diberikan keberkatan dalam kehidupan dunia, dilimpahi rahmat, mendapat keredaan. InsyaAllah di hari akhirat pun kita akan diberi keredaan Allah Ta'ala dan mendapat kebahagiaan yang kekal abadi. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq li hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Ulangan tuan-tuan sekalian, kuliah maghrib Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muda, Mufti Negeri Terengganu, pada 29 hari bulan, iaitulah pada hari Jumaat malam Sabtu. Tapi bukan hak dekat ni, sekali lagi. Sekali lagi. Cuma ulang acak kali supaya dak ingat. Supaya dak ingat, supaya dak lupa.
supaya tak lupa. Wallahu a'lam.